Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Jamadi Awal 10 Disember. Bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan berikut berita utama malam ini. Kes viral pelajar kena tumbuk di asrama, 8 dipanggil polis untuk membantu siasatan. Baik, 8 pelajar telah dipanggil oleh pihak polis bagi membantu siasatan insiden kes buli seorang pelajar lelaki di sebuah sekolah asrama di Kuala Kangsar. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, pemilik akaun media sosial yang menularkan video kejadian juga sudah pun dipanggil untuk memberi keterangan. Saya telah mengarahkan TPD Kuala Kangsar untuk menjalankan siasatan. Bila kejadian ini berlaku, kadang-kadang kejadian ini berlaku lama daripada semula kan. Tapi saya tak dapat bagi kesahihan. Biar kita siasat dulu, biar kita dapat kesahihan kejadian berlaku mana. Kes tersebut katanya akan disiasat secara terperinci di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut Datuk Mio Farid Al-Atrash, polis telah mengesan satu rakaman video kejadian buli seorang pelajar di sebuah sekolah berasrama penuh di Kuala Kangsar. Katanya hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 1 hingga 2 pagi semalam melibatkan 7 suspek remaja dan seorang mangsa berumur 13 tahun. Polis juga telah menerima satu laporan berkaitan daripada pengetua sekolah terbabit kira-kira pukul 1 tengah hari tadi. Sebelum ini itulah satu klip video di media sosial menunjukkan sekumpulan pelajar mengepung dan kelihatan seorang pelajar menumbuk seorang pelajar lain di dalam asrama. Video pendek itu tular di Twitter dengan tontonan sebanyak lebih 0.5 juta kali serta lebih kurang 30,000 perkongsian. Majlis Amanah Rakyat MARA pula akan menyiasat kejadian buli itu yang didakwa berlaku di salah sebuah institusi pendidikan kendalian agensi itu. Pengerusi MARA Datuk Seri Azizah Muhammad Don berkata, tindakan akan segera diambil terhadap pelaku jika didapati ia benar-benar berlaku. Kalau it is true, we were going to investigate, definitely investigate. Ya, nah, kita tak boleh benarkanlah benda-benda yang budak-budak kita terlibat dengan perkara-perkara yang macam bully-membuli di antara sesama lain. Dan laporan tentang buli itu sememangnya mengejutkan. Lebih-lebih lagi ada sebahagian daripada kes-kes sebelum ini turut menyebabkan mangsanya maut ataupun mengalami kecederaan dalaman yang serius. Jadi berita Al-Hijrah mendapatkan ulasan pakar psikologi Fakulti Pendidikan Bahasa dan Psikologi Universiti Segi, Profesor Datin Dr. Mariani Matno petang tadi, dan katanya pembentukan sasiah diri anak-anak perlu dibina melalui sosialisasi yang sihat ketika di sekolah atau di persekitaran masyarakat, dan ia tidak dapat dicapai hanya dengan pemantapan bidang akademik semata-mata. Di sini pemantapan, orang katakan kejayaan dalam dan kecemerlangan dalam bidang akademik tidak boleh menjamin sah-sah diri seseorang itu. Maka dengan itu di peringkat sekolah kita tahu bahawa segala perkembangan holistik kanak-kanak ini ataupun remaja ini perlu dibina sejak daripada bangku prasekolah lagi masuk ke sekolah rendah dan akhirnya sekolah menengah, yang mana mereka dapat menguasai sebenarnya apa maksud tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang tidak boleh diterima. Jelasnya lagi, gejala buli bukan hanya boleh mencederakan fizikal, malah lebih teruk boleh menjejaskan kesihatan mental untuk jangka masa panjang. Selain itu katanya, anak-anak juga perlu dilatih supaya berani dan yakin dalam menyuarakan pendirian, lebih-lebih lagi ketika berdepan dengan situasi yang getir. Anak perlu dididik oleh ibu bapa dan juga oleh guru bahawa mereka sepatutnya bangkit daripada kejatuhan, bangkit daripada kegagalan dan bangkit daripada cemoohan ramai dengan mempunyai identiti sendiri, konsep hidup sendiri dan pegangan hidup yang mana apabila mereka meluahkannya, mereka perlu meluahkannya dengan lebih berani dan juga yakin.
Justru ibu bapa perlu bertanggungjawab dan tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk membina sahsiah dan daya ketahanan diri yang tinggi. Seekor harimau kumbang jantan yang dipercayai menyerang remaja orang asli di kampung Kelatap dekat Lasah, Sungai Siput semalam ditembak mati pagi tadi. Dan haiwan dengan anggaran usia 9 hingga 10 tahun itu ditembak ketika ia meluru ke arah anggota perhilitan yang sedang membawa perangkap bersesuaian untuk dipasang. Menurut perhilitan, anggotanya melepaskan 3 das tembakan yang mengenai harimau kumbang berkenaan selepas ia tiba-tiba meluru ke arah seorang daripada mereka. Penelitian terhadap bangkai harimau kumbang mendapati banyak kesan tetakan dipercayai menggunakan parang pada kepala serta peha haiwan itu. Dipercayai kesan selepas bergelut dengan mangsa semalam. Turut ditemui beberapa kesan tapak kaki dipercayai harimau dan juga kesan darah yang masih baru pada rumput dan daun. Pada bangkai haiwan itu juga ada dikesan jerat dawai kabel pada kaki kanan belakangnya yang cedera. Dipercayai penyebab harimau itu menjadi agresif dan menyerang manusia. Semalam seorang remaja orang asli dilapor cedera selepas diserang binatang buas ketika mencari kayu di hutan berhampiran rumahnya dekat Lasah, Sungai Siput. Remaja 18 tahun itu luka teruk termasuk terdapat koyakan kulit daripada kesan cakar pada kepala serta tangan namun tidak mengalami sebarang kecederaan dalaman. Kegagalan pihak penganjur memantau serta mengawal kemasukan orang ramai ke lokasi program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia hingga berlaku kesesakan memaksa 2 kaunter pembayaran saman polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC ditutup serta-merta. Menteri Kesihatan Khairul Jamaluddin Abu Bakar berkata berikutan penutupan itu juga, maklumat lanjut tentang kaedah alternatif pembayaran saman dan tawaran diskaun akan diumumkan oleh polis dan JPJ dalam masa terdekat. Menurut Khairul Jamaluddin, Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau perjalanan program itu dan tidak akan teragak-agak mengeluarkan kompaun kepada penganjur jika gagal memastikan pematuhan SOP. Program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di KLCC semalam yang dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob gagal mematuhi SOP pencegahan jangkitan virus COVID-19 menyebabkan berlaku kesesakan dan situasi tidak terkawal. Susulan itu KKM mengeluarkan kompaun RM1,000 kepada penganjur Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama atau SEPADU kerana gagal mengendalikan majlis itu mengikut SOP yang ditetapkan. Dan tempoh yang agak singkat untuk memanfaatkan tawaran diskaun saman tertunggak menyebabkan situasi sesak di sebahagian lokasi dan kaunter-kaunter bayaran saman polis maupun Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Sehubungan itu orang ramai khususnya pesalah trafik merayu pihak berkuasa untuk memanjangkan lagi durasi tawaran diskaun berkenaan bagi mengelakkan kesesakan termasuk melalui pembayaran dalam talian. Eddie Abdul Rahman Kunyu yang sempat meninjau kaunter pembayaran saman di KLCC siang tadi. Ada laporannya. Walaupun diumumkan penutupannya serta-merta petang tadi, kami sempat membuat tinjauan pada sebelah pagi di kaunter bayaran saman Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC yang dibuka sempena program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Berikut hasil wawancara saya bersama beberapa pengunjung yang ingin membayar saman. Pada pendapat saya, tempat ni agak kram walaupun kita tahu tempat ni besar. Saya lebih prefer kalau dibuat di stadium ke mungkin Bukit Jalil dan sebagainya. Tapi kita ni macam nak masuk untuk tengok kementerian lain juga, bukan setakat nak bayar saman saja, pun ditahan untuk beratur di sini. Jadi datang pun naik kereta kena parking di sini bukan murah. Saya rasa sistem kena membuat perubahsuaian lah. Sebab umpama saya datang jam 7 dah sampai dah. Dah diarah untuk buat barisan dekat luar. Tiba-tiba dah pintu buka. Dari situ pun dah tunggu saya rasa 1 jam lebih 2 jam.
Kesesakan ketika proses pembayaran secara dalam talian juga dilaporkan turut berlaku dan rungutan diterima pelbagai pihak. Ramai mengharapkan adanya solusi yang terbaik bagi memudahkan mereka membayar saman berkenaan. Macam saya cakap lah, macam diorang boleh macam panjangkan duration tu, so orang boleh bayar tau dekat website. Kalau macam 4 hari memang crowded lah. Kita memang masuk memang tak boleh. Pun begitu pagi tadi, anggota polis dan pihak keselamatan terpaksa bekerja keras dalam memastikan tidak berlaku kesesakan yang boleh menjurus penularan jangkitan virus berbahaya COVID-19. Seawal jam 7 pagi, orang ramai mula memenuhi perkarangan Kuala Lumpur Convention Centre bagi membayar saman yang telah diberi pengurangan oleh kerajaan sebanyak 80%. Rata-rata orang ramai juga mengharapkan adanya pengurusan yang sistematik dan durasi pembayaran saman ini dilanjutkan. Abdul Rahman Kunyu, Berita Al-Hijrah. Sementara itu di Kedah, alang-alang cuti hujung minggu, pesalah trafik juga mengambil peluang membayar saman dan tinjauan di kaunter-kaunter trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star mendapati pesalah trafik mula memenuhi perkarangan Balai Polis awal 8 pagi untuk berbuat demikian. Rata-rata mereka ditemui berpendapat pengurangan sehingga 80% dengan had minima sebanyak RM30 bermula Khamis hingga Ahad depan adalah satu langkah kerajaan mengurangkan bebanan rakyat, lebih-lebih lagi kepada mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Diskaun sampai 80% tu memang bagus. Memang boleh settle senang lah dalam time pandemik ini. Okey sikit sebab nak dapat kerja pun susah sekarang. Okey lah, boleh settle. Total saman RM1,600. Selepas diskaun tu? Tinggal RM320. So memang meringankan beban lah. Sangat-sangat meringankan beban. Diskaun ni kira bagus juga lah sebab ramai boleh yang bayar kan. Yang tak mampu semua kira boleh bayar saman. Tidak kalau nak tunggu bayar yang mahal-mahal tu lambat lagi ya. Kalau ada diskaun ni bolehlah ramai bayar kan. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kedah, Superintendent Muhammad Mahiri Hussein berkata, untuk kutipan hari pertama semalam, bayaran sebanyak RM1.16 juta berjaya dikutip untuk seluruh negeri Kedah. Kaunter-kaunter kita pun seluruh kontingen Kedah ni kita akan buka. Hari Minggu pun kita akan buka. Jadi saya menyeru kepada orang ramai supaya mengambil peluang sempena aspirasi keluarga Malaysia ni yang 80% diskaun saman yang kita tawarkan supaya orang ramai mengambil peluang untuk menjelaskan saman-saman yang tertunggak. Baik, selepas ini nelayan tanggung kerugian kerana muara sungai makin cetek dan sempit. 3 lelaki disyaki aktif melakukan jenayah samun serta pecah rumah dan premis perniagaan di sekitar Sungai Buloh di Berkas. Kesemua suspek yang disyaki anggota kumpulan Yuva berusia 24 hingga 32 tahun itu ditahan dalam beberapa siri serbuan di Rawang dan Sungai Buloh pada 28 November hingga 3 Disember lalu. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafaatun Abu Bakar berkata kejayaan itu hasil ops khas Kuang. Modus operandi kumpulan yang bergiat aktif sejak September lalu adalah menyamar sebagai pelanggan sebelum menyamun mangsa. Kumpulan ini juga mensasarkan kedai runcit dan rumah untuk kegiatan pecah rumah, menggunakan kenderaan yang dicuri untuk menjalankan aktiviti seperti samun dan juga pecah rumah. Barang-barang hasil daripada kegiatan samun ini dan juga pecah rumah ini akan dijual dan hasilnya akan dibagi sama rata di kalangan ahli. Dalam serbuan itu, polis merampas sebuah kereta jenis Proton Wira Aerobag, sebuah tablet, sebuah televisyen, sebuah unit pemprosesan komputer, 2 telefon bimbit dan beberapa peralatan yang disyaki digunakan untuk melakukan jenayah. Dengan kejayaan itu, polis percaya ia dapat menyelesaikan sebanyak 10 lagi kes jenayah, iaitu 9 di Sungai Buloh dan 1 di Gombak. Semakan juga mendapati kesemua suspek itu mempunyai rekod lampau berkaitan kes jenayah dan dadah. 2 daripada suspek masih direman, manakala seorang lagi telah diserahkan ke IPD Tampin
bagi membantu siasatan berkaitan kes langgar syarat Akta Pencegahan Jenayah (POKA). Kes disiasat mengikut Seksyen 395-397, 457 dan 379A Kanun Keseksaan. Satu lagi, sindiket pusat perjudian lantas talian yang beroperasi 24 jam tumpas dengan 5 lelaki warga Indonesia ditahan. Dan mereka yang berumur 21 hingga 29 tahun diberkas sewaktu serbuan polis di sebuah rumah di kawasan Taman Ungku Tun Aminah, Johor Bahru kemarin. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata pemeriksaan mendapati premis di dalam kawasan berpagar dan dalam kawalan keselamatan itu dijadikan sebagai pusat judi dalam talian atau calling center yang menawarkan perjudian dalam talian melalui 3 laman sesawang. Sindiket ini mensasarkan warga tempatan sebagai pelanggan dan nilai kutipan harian di antara 3,000 hingga 10,000. Premis ini telah beroperasi sejak bulan Mac tahun ini. Semua yang ditangkap ini berperanan sebagai operator tambah nilai kredit dan pengeluaran kredit judi atas talian. Segala transaksi adalah melalui online banking dari beberapa akaun yang telah dikenal pasti, di mana semua akaun bank tersebut adalah akaun bank Malaysia. Jelas Datuk Ayub Khan, kesemua suspek yang ditahan dibayar gaji antara 2 hingga 3 ribu ringgit sebulan selain menerima komisen antara 500 hingga 800 ringgit berdasarkan keuntungan bulanan. Turut dirampas 3 komputer riba, sebuah tablet, 15 telefon bimbit pelbagai jenama, 4 modem Wi-Fi dan kunci rumah. Kesemua suspek direman di bawah Seksyen 117 Kanun Keseksaan Prosedur Jenayah selama 4 hari bermula semalam hingga Ahad ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Hampir 300 nelayan di Mukim Cik Latif, Kota Baru berdepan kesukaran melabuhkan bot mereka. Dan masalah itu bertambah kritikal kebelakangan ini apabila muara Sungai Teluk Buaya semakin cetek dan sempit hingga menyukarkan bot ke jeti Teluk Buaya. Muara yang menjadi laluan keluar masuk bot nelayan kampung Pantai Mikmas setiap hari bertambah sibuk pada musim tengkujuh. Ini kerana bot-bot nelayan dari 3 kampung berdekatan Pulau Kesing, Kedai Buluh dan Kuala Besar turut dilabuhkan di jeti berkenaan kerana ia terlindung daripada ombak dan tiupan angin monsun timur laut. Penghulu Mukim Cik Latif, Zainuddin Daud berkata, keadaan muara yang cetek bukan sahaja menyukarkan bot untuk keluar masuk tetapi mendatangkan bahaya kepada nelayan sekiranya bot mereka tersangkut. Malah ada dalam kalangan nelayan yang mengalami kerugian sehingga ribuan ringgit selepas bilah kipas enjin bot rosak akibat terlanggar beting berlumpur. Isu utamanya motor tak boleh keluar masuk lah. Pihak wakil daripada Persatuan Nelayan telah utus surat daripada JPF untuk memberi kebenaran untuk mendalaikan muara di sini lah. Sekarang ni minta surat daripada sokong YB lah. Ni lepas dia lekat je tebing juga ke. Kalau tebing juga tu melalui kerosok ke kipas ke dari segi body dia tu. Memang tu selalu berlaku lah. Sementara itu, Ahli Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kota Baru, Saidi Mamat Elias Segani berkata, setiap tahun pada musim tengkujuh, hampir 100 bot yang kebanyakannya melibatkan bot nelayan kelas A terpaksa menunggu air pasang sebelum dapat melalui kawasan muara yang cetek sepanjang hampir 1 kilometer untuk ke jeti atau keluar ke laut. Saidi berkata memandangkan masalah semakin kritikal, Persatuan Nelayan bersedia untuk melakukan sendiri kerja-kerja mendalam dan meluaskan muara itu sekiranya mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Parit dan Saliran JPS. Memohon JPS mendapat kelulusan nelayan tempatan kita ni nak mohon korek sendiri dah tunggu lambat ni apa nama ni lah ni musim tengkujuh semua bubuk hampir lebih kurang 100 buah bot nelayan kawasan ni simpan dalam Teluk Buaya ni. Jadi kita minta segera kalau boleh lah. Lepas ni ke dana pun kita untuk bayar mesin ni kita minta nelayan tempat ni antara ada bagi 50 100 ringgit sebuah untuk bayar mesin ni.
Mereka turut mendakwa keadaan muara Teluk Buaya yang cetek itu juga boleh meningkatkan risiko banjir di 10 kawasan kampung berhampiran kawasan tersebut sekiranya berlaku pertembungan air laut pasang besar dan hujan lebat. Program Bincang Niaga kembali lagi kali ini dengan edisi BN Ultimate dan bakal diadakan 20 Disember ini. Bincang Niaga itu nanti merupakan siri terakhir kempen dalam tahun 2021 dan pada masa sama menampilkan pelbagai tawaran pengiklanan menarik pakej tahun 2022 terutama bagi siaran pada bulan Ramadan dan Syawal. Mengulas mengenai BN Ultimate, Ketua Unit di Jabatan Integrasi Media TV Al-Hijrah, Ainur Mahdiah Zahra Abdullah berkata, saluran TV Islam itu kekal menyantuni para usahawan, khususnya penggiat industri kecil dan sederhana IKS dalam memperkenalkan jenama dan produk mereka. Especially pada bulan Ramadan, di mana kita tahu dalam bulan Ramadan ni TV Al-Hijrah ni dia punya jumlah tontonan meningkat kerana Ramadan dengan TV Al-Hijrah sangat sinonim. Kalau Ramadan orang akan datang cari TV Al-Hijrah. Jadi kita merasakan ia adalah waktu yang paling sesuai untuk para peniaga SME, IKS owner products yang mahu memperkenalkan jenama, mahu memperkenalkan produk atau even mahu melariskan jualan untuk turut serta dalam Bincang Niaga Ultimate untuk membeli pakej yang ditawarkanlah. Katanya para peniaga tidak wajar melepaskan peluang melalui BN Ultimate lebih-lebih lagi apabila kadar penontonan di TV Al-Hijrah pada bulan Ramadan dan Syawal lazimnya meningkat. Justru mereka digesa mendaftar segera di laman sesawang www.tvalhijrah.com /Bincang Niaga atau mengimbas kod QR yang tertera. Program Bincang Niaga yang mula dilancarkan tahun lepas sebelum ini mendapat sambutan amat menggalakkan termasuk dalam kalangan usahawan tempatan, lebih-lebih lagi mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Selepas ini, trak terbalik dalam insiden mengerikan, lebih 50 terbunuh. Sekurang-kurangnya 53 orang maut apabila trak yang dinaiki melanggar tembok dan terbalik di Chiapas. Dan dalam insiden mengerikan itu lebih 50 lagi cedera dengan 3 daripadanya parah. Chiapas dikatakan lokasi transit utama bagi pelarian yang mahu mencari perlindungan di Amerika Syarikat. Rakaman menerusi media tempatan menunjukkan anggota bomba dan penyelamat lain bertukus lumus menyelamatkan mangsa. Trak itu dipercayai dipandu dengan laju sebelum hilang kawalan ketika melalui lebuh raya yang menghubungkan Bandar Chiapa de Corzo dengan ibu negeri Chiapas. Pemandu trak berkenaan dilaporkan melarikan diri dari tempat kejadian sejurus kemalangan itu berlaku. Berdasarkan maklumat pihak berkuasa tempatan, mangsa yang terselamat kebanyakannya adalah dari Guatemala. Presiden Mexico Andrés Manuel López Obrador sedih dengan insiden yang berlaku sambil menyifatkan kejadian yang amat memilukan. Jumlah korban akibat letusan Gunung Semeru di Indonesia meningkat pada 43 orang manakala 104 lagi cedera. Dan kerja-kerja pemindahan mangsa berdepan kesulitan berikutan lokasi mencari dan menyelamat SAR yang gelap akibat cuaca mendung. Dan selain wujud risiko berlaku banjir abu gunung berapi. Menurut jurucakap Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan susulan letusan gunung berapi itu, kelihatan asap tebal dari puncak Gunung Semeru sehingga 1 km ke arah barat daya. Lebih 6,000 penduduk ditempatkan di 121 pusat pemindahan sementara berikutan kediaman mereka berada di zon bahaya. Selain itu, ribuan haiwan ternakan musnah sementara puluhan kemudahan awam termasuk jambatan penghubung antara daerah rosak. Gunung berapi setinggi 3,676 meter itu meletus buat kali pertama pada minggu lepas. Baik, selepas ini segmen BA Niaga bersama Rehan Food Global.
Baik, kerja memasak lebih mudah terutama kepada wanita bekerja hanya dengan rempah ratus asli dan pes masakan Melayu dari Rehan Global Food Sdn Bhd. Campak-campak siap sepantas 3 minit dan hasilnya seperti air tangan chef profesional. Pengarah urusannya, Marmiza Cik Umar berkata resepi asli Negeri Sembilan sejak tahun 1987 itu adalah 100% buatan Bumiputra dan disahkan halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta mendapat pengiktirafan Skim Pensijilan Makanan Selamat Tanggungjawab Industri atau MESTI. Resepi turun-temurun Rehan Global Food ini menggabungkan rempah ratus terpilih dan berkualiti dengan mengekalkan teknik dan cara tradisi dalam memproses rempah masakan sesuai dengan singkatan nama Rehan, iaitu Rasa Enak Himpunan Aroma Nusantara. Hasilnya dengan aroma yang unik menjadikan masakan sangat enak, asli dan menyelerakan. Produk yang kami ada dah adalah rempah ratus asli, iaitu mempunyai 5 jenis rempah ratus seperti rempah rendang rembau, rempah soto, rempah kari, rempah sup dan yang istimewa rempah goreng seberguna. Di mana rempah goreng ni boleh buat macam-macam perapan untuk daging, ayam, ikan atau sebagainya, atau boleh dibawa untuk berpiknik bersama keluarga. Selain rempah, kita ada juga pes masakan. Ini memang digemari oleh wanita-wanita yang berkerjaya, yang sibuk, tak ada masa nak masak, tapi dengan menggunakan pes Rehan, mereka boleh masak dengan cepat, mudah dan senang sahaja. Marmiza turut menambah syarikatnya Rehan Global Food Sdn Bhd adalah penerima Grant Program Peningkatan Enterprise Bumiputra atau BIP di bawah agensi penyelaras SME Corp. Marmiza yang ditemui di Aeon Mall Nilai Negeri Sembilan ketika berlangsungnya program Nismilan Showcase 2021 baru-baru ini berkata antara pes keluaran Rehan adalah masak lemak cili api, rendang rembau, soto, kari dan asam pedas. Selain menggunakan media sosial sebagai medium pemasaran, produk Rehan juga boleh didapati di pasar raya besar seperti Lulu, Aeon, Sogo serta di kedai Halal Marts di Lembah Kelang dan di Negeri Sembilan. Katanya selain Malaysia, produk Rehan telah memasuki pasaran Singapura iaitu di House Supermarket, selain bakal memasuki pasaran Brunei dan Indonesia. Dikala syarikat ini mengembangkan jenama dalam dan luar negara, Rehan yang beroperasi di Pusat Perniagaan Senawang, Taman Tasik Jaya Negeri Sembilan turut membuka peluang kepada orang ramai yang berminat untuk bersama menjana pendapatan. Kepada sesiapa yang ingin menjana pendapatan di rumah, boleh juga menjadi ejen kami atau membuat dropship untuk produk kami. Boleh hubungi kami di 016 201 4540. So, jangan lupa dapatkan pes Rehan di supermarket atau juga di online kami. Orang ramai boleh melayari laman sesawang www.rehanfood.com untuk mengetahui dengan lebih lanjut produk Rehan Global Food. Baik, sebelum berpisah, marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima, mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Baik, jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Jadi sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.